Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Yang dihormati lagi dikasihi ahli panel jemputan kita pada malam ini, Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Zaharuddin Haji Abdul Rahman, Dr. Haji Zaharuddin Haji Abdul Rahman, yang berusaha pengurusi dan ahli jawatan kuasa Lembaga Pengurusan Masjid Abidin. Yang dirahmati Allah, datuk-datuk dan datin-datin, pegawai-pegawai kerajaan, polis dan swasta, tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik, abang-abang, kakak-kakak, pendengar setia Terengganu FM di luar sana, serta jemaah muslimin muslimat yang dihormati sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kerana pada malam ini dapat lagi kita bersama-sama dalam program bulanan Masjid Abidin, iaitu bicara perdana suara masjid, anjuran kerajaan negeri Terengganu melalui Majlis Agama Islam dan Adat Melayu dengan anjuran bersama Lembaga Pengurusan Masjid Abidin dan kerjasama Terengganu FM, dan tidak lupa juga penaja hotel ataupun penginapan ahli panel kita, iaitu Perma Hotel. Jadi diucapkan ribuan terima kasih terutama kepada ahli panel jemputan kita pada malam ini dan hadirin hadirat yang sudi hadir pada malam ini untuk memeriahkan lagi program ilmiah anjuran Masjid Putih ini. Dan tidak lupa juga kepada pendengar-pendengar di luar sana yang meneruti siaran radio Malaysia Terengganu, Terengganu FM. Sebelum kita meneruskan perjalanan program ilmiah kita pada malam ini, sayugia di sini saya menerangkan serba sedikit biodata ahli panel jemputan kita pada malam ini. Yang di sebelah kanan saya iaitu tetamu jemputan kita yang nama penuhnya Al-Fadil Ustaz Dr. Haji Zaharuddin bin Haji Abdul Rahman. Dr. Haji Zaharuddin bin Haji Abdul Rahman, rasanya semua orang kenal, dan rasanya sebahagian hak mari malam ni sebab nama ni lah kot rasanya. Yang mana Al-Fadil ahli panel kita pada malam ni asalnya daripada Johor, orang Johor asalnya, dan sekarang ni menetap di Kuala Lumpur. Di sini saya terangkan sedikit berkenaan jawatan beliau, yang mana sekarang ni beliau memegang jawatan sebagai penolong profesor di Universiti Islam Antarabangsa UIA, dan beliau juga merupakan ahli panel kajian syariah di Jawatan Kemajuan Islam Malaysia, serta menjadi ahli-ahli majlis penasihat, perunding cara, dan juga menjadi kolumnis bagi beberapa majalah yang terkenal di seluruh negara. Dan menerusi pengalaman beliau pernah memegang jawatan sebagai kaunselor syariah di Inggris Corporation Berhad, Fellow Akademi Pusat Kajian Moderniti dan Masyarakat Madani, dan beliau juga pernah menjadi pensyarah sambilan di beberapa buah universiti sebelum sekarang ni menjadi profesor kanan. Dan kelulusan ahli panel kita pada malam ini rasanya semua orang kenal. Beliau menghabiskan sarjana muda di Universiti Malaya, kemudian menyambung pelajaran beliau di peringkat master di Universiti Yarmouk, Jordan, dan kemudian pergi ke Eropah sana untuk menyambung pelajaran dalam bidang Islamic Finance, iaitu di peringkat PhD Doktor Falsafah di University of Wales, United Kingdom. Dan status ahli panel kita telah berkahwin, dan setakat ni seorang, tapi anak 5 orang. Alhamdulillah, rezeki murah. Jadi selesai sudah kita berkenalan dengan ahli panel kita pada malam ini. Rasanya tak boleh nak panjang. Kalau nak panjang bukan di Medang ni, buka internet ke ataupun di belakang tabir. Jadi insyaAllah itu yang kita mampu. Tanpa melengahkan masa juga, kita
kita terus kepada agenda utama program kita pada malam ini yang kita tunggu-tunggu selama sebulan-sebulan ini. Yang pada malam ini kita khususkan satu tajuk yang mungkin menjadi panas. Nak kata panas tu tak panas juga. Sebab apa? Sebab mungkin ada beberapa orang faham dan mungkin beberapa orang tak berapa nak faham. Yang mana kita khususkan tajuk kita pada malam ini, memahami konsep siasah syar'iyah. Sedap bunyi. Cumanya orang baca tu faham ke tak? Ada mari bukan sebab tajuk, kadang mari sebab yang mengulah tajuk tu. Tapi insya-Allah sekurang-kurangnya mari, dan insya-Allah pada malam ni kita dapat pencerahan berkenaan tajuk tersebut. Jadi kita terus pada soalan, boleh? Memahami konsep siasah syar'iyah. Al-Fadil Ustaz, mungkin ramai yang seperti mana yang saya jelaskan tadi, cakapkan tadi, mungkin ramai yang tak dapat nak beri gambaran secara detail berkenaan tajuk kita pada malam ni. Jadi jika tidak ada masalah ataupun diberi kesempatan jasa baik daripada Al-Fadil, mungkin boleh bagi pencerahan sedikit berkenaan tajuk ni. Apakah maksud dia, dan satu lagi, apakah kaitan tajuk tersebut dengan kehidupan Muslim pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, alladhi addal amanah wa ballagha risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih wa tarakana ala al-mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Wa nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Tuan Pengerusi yang dimuliakan, Tuan Imam, seluruh ahli jawatan kuasa masjid, datuk-datuk, datin-datin, para alim ulama, muslimin dan muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian. Jadi pada kesempatan kali ini, saya kira ini kali kedua rasanya kita bersama-sama dalam majlis ini dan juga disiarkan secara langsung di radio. Jadi topik kita pada hari ini berkait dengan siasah syar'iyah dalam bahasa Malaysia ni. Jadi perkataan siasah syar'iyah datang daripada dua perkataan. Yang pertama as-siasah. As-siasah itu berasal daripada perkataan akarnya sasa yasusu siasatan, iaitulah yang bermaksud tadbir, urus, mentadbir, mengurus, merancang pentadbiran, ya. Dan mengurus itu menguruskan apa? Menguruskan manusia, menguruskan hasil-hasil bumi yang Allah berikan, ya, dan juga menguruskan masa yang ada dengan memberikan manfaat terbaik kepada masyarakat teramai. Jadi pernah Nabi SAW menggunakan perkataan ini apabila Nabi kata kanat banu Israel tasusuhumul anbiya. Sesungguhnya Bani Israel ataupun orang-orang, ya, Bani Israel itu dinisbahkan kepada satu kaum yang mana mereka ini adalah keturunan Nabi Yaqub alaihi salam. Sebab itulah kalau dari sudut ilmiah dan akademik, tuan-tuan, kalau kita nak marah orang-orang Yahudi, yang terbaiknya kita tak kata Israel. Sebab Israel tu nama Nabi Yaqub. So Bani Israel, kaum anak pinak Nabi Yaqub, keturunan dia, susur galur. Sebab itulah yang terbaik. Kalau kita nak hentam mereka, kita guna perkataan Yahudi Zionis. Yahudi Zionis. Kalau Yahudi saja pun mungkin ada di antara sebahagian para pemikir mengatakan tak berapa tepat juga. Sebab Yahudi ada juga Yahudi yang bagus. So Yahudi ini bukan bangsa, Yahudi ini agama. Bani Israel, Israel itu adalah
bangsa, Yahudi agama. Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala sebut walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sesungguhnya orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan redha kepada kamu sampailah kamu ikut cara hidup mereka. Ya. Jadi itulah dia maksudnya Nabi Allah menggabungkan perkataan Nasrani satu agama dengan satu agama lain Al-Yahud. Maka mengapa kita kata Yahudi Zionis? Kerana Zionis inilah yang paling licik, kumpulannya mungkin jumlahnya kecil tapi kejahatannya besar. Ya. Maka Nabi katakan Banu Israel, sesungguhnya Bani Israel dahulu tasusuhumul anbiya, mereka ditadbir dan dipimpin oleh nabi-nabi. Memang betul, kebanyakan nabi-nabi Allah Subhanahu Wa Taala lantik dan pilih daripada Bani Israel. Ya, Nabi Zakaria daripada Bani Israel, ya, dan Maryam pun dalam komuniti Bani Israel, dan demikian juga nabi-nabi lain yang cukup ramai. Maka atas sebab itulah disebutkan oleh ramai para ulama, Bani Israel ini memang satu kaum yang Allah cipta ada kepintaran yang lebih sedikit daripada manusia lain. Jadi ini adalah kurniaan yang Allah bagi pada satu-satu kumpulan, satu-satu manusia, ya, yang mana ia adalah untuk menguji di antara manusia. Maka sebab itulah kalau ada kita jumpa orang Arab, kebanyakan orang Arab dia punya ingatan dia lebih kuat daripada orang Melayu. Macam pengalaman saya belajar di Jordan dulu, ya, kalau saya nak masuk exam ni tuan-tuan, kita ambil kitab ni yang ada 1000 halaman ni, kita buat nota, kita kecilkan, buat ringkasan, ya, untuk bolehkan kita hafal. Ya, tetapi mereka bawa lah kitab tu 1000 page tu, tengok selak sana selak sini, tapi dia hafal. Ya, itu hebat dia. Sebab itulah Allah SWT disebutkan sebagian ulama menurunkan Islam di tanah Arab supaya Al-Quran mampu dihafal oleh begitu ramai orang-orang Arab dan terpelihara daripada hilang. Kalau turun kat Malaysia, mungkin orang Melayu tak cukup kuat hafalan dia, nanti habis, runtuh semua sekali. Ya, bayangkan Imam Al-Bukhari hafal berapa ratus ribu hadis. Ada ulama kata dia hafal 600,000 hadis. Bukan hadis tu saja dia hafal, nama-nama perawi-perawi pun dia hafal juga. Gitu. Jadi kalau kita ni tak apa nak jadi rasanya. Jadi itulah dia Bani Israel yang perkataan Nabi guna tasusuhumul anbiya. Baik. Jadi kemudian perkataan siasah ini juga, apa maksud dia? Siasah itu setelah pun kita sebut tadi adalah tadbir, perintah, pemimpin, mengetahui, memimpin dan seumpamanya. Dan kalau dari sudut makna yang lebih khas, siasah itu adalah politik kita namakan sekarang. Tetapi politik hari ini, bila kita sebut politik saja, kita terbayang politik kepartian. Sebenarnya tidak. Politik ini dia ada yang besar, politik kenegaraan. Dia ada politik yang kecil sikit, iaitulah politik kenegerian, politik kemasyarakatan kaum tertentu, kemudian politik masjid, kemudian politik surau, politik syarikat, organisasi, politik NGO, politik rumah, begitu. Semua itu adalah politik sebenarnya. Sebab tu bila kata kita nak cakap politik ni dalam masjid ni, tak boleh lah gitu. Itu politik kepartian yang nak suruh orang sokong parti tertentu, tolak parti tertentu. Itu yang kecoh selalu tu. Tapi kalau kita cerita politik yang bermaksud pentadbiran, macam mana kita nak pastikan dalam keluarga, dalam negara, dalam negeri, pemimpin itu menjalankan tugas dengan baik, maka itu adalah perkara yang mesti kita cerita di dalam masjid atau di luar masjid, ya. Dan ia adalah perkara yang sangat penting. Maka sebab itu dinisbahkan siasah kepada asy-syar'iyyah. Syariah itu apa maksud dia? Iaitulah politik yang bersifat syarak, yang mengikut syarak. Asy-syar'iyyah itu nisbah, ya, maknanya siasah yang kita nak cerita yang mengikut syarak. Maka ini yang disebutkan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, la siyasata, tidak ada politik illa ma wafaqa syara'. Tidak ada politik kecuali yang menepati kehendak syarak. Syarak itu adalah Al-Quran dan As-Sunnah.
Jadi ini yang kita nak sama-sama bincang, dan inilah yang penting. Kerana politik ini sangat pentingnya ketika kewafatan Nabi SAW. Orang-orang sebahagiannya tengah sedih, sahabat-sahabat Nabi, dan sebahagian sahabat yang besar-besar bukan pergi uruskan jenazah Nabi. Jenazah Nabi diuruskan oleh Ali bin Abi Talib dan beberapa ahli keluarga Nabi. Tapi yang lain-lain, Abu Bakar, Uthman, Umar dan seumpamanya berkumpul untuk membincangkan siapakah dia pemimpin selepas Rasulullah. Dan pemimpin selepas Rasulullah adalah yang paling susah sekali sebenarnya. Sebab Rasulullah masa dia memimpin, masa baginda memimpin, baginda ada dua gelaran yang besar. Satu Rasulullah, yang kedua Amir, ketua. Tapi bila Abu Bakar ambil tampuk pemerintahan, Abu Bakar hanya ada satu, dia Amir, tapi dia bukan Rasul. Kalau sebahagian orang agaknya dulu masa Rasulullah menjadi pemimpin, taat Rasulullah kerana Rasulullah itu Rasul lebih kuat daripada dia taat kerana Rasulullah itu ketua. Tapi kalau zaman Abu Bakar, tak ada sebab dah orang nak taat pada Abu Bakar hanya kerana Amir. Maka sebab itulah berlaku kes murtad pada zaman Abu Bakar As-Siddiq. Ya, orang tak mau bayar zakat kerana dia kata zakat ni hanya terhad pada zaman wujudnya Nabi. Nabi tak ada, tak payah dah zakat. Maka mereka murtad dan Abu Bakar memerangi mereka. Dan Abu Bakar As-Siddiq, jasa dia yang terbesar adalah memberikan keyakinan kepada umat Islam dan sahabat-sahabat Nabi bahawa kita kena teruskan mentadbir dunia ini dengan apa yang dibawa oleh Nabi, walaupun Nabi tak ada. Ketika dah damai, dah aman, dah stabil, barulah Umar Al-Khattab ambil alih. Maknanya Umar Al-Khattab ni menikmati kesan hasil usaha yang hebat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Ya? Jadi ini nak tunjukkannya bahawa siasah syariah ini sangat penting bagi semua orang. Walaupun ada orang mungkin tak suka bicara pasal politik, mereka lebih suka bicara pasal rumah tangga, macam mana nak happy rumah tangga, macam mana nak ni nak tu dan seumpamanya. Ataupun anak muda suka bab cinta, businessman suka bab harta. Jadi gitu, macam mana nak jadi jutawan, mungkin penuhlah dewan-dewan dan seumpamanya. Tetapi kita nak beritahu, banyak-banyak ayat Al-Quran cukup banyak yang memberi isyarat kepada politics. Sebagai contoh, alladzina immakannahum fil ardi aqamus salah wa atau zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah kata orang-orang yang kami berikan mereka ini kedudukan di atas muka bumi, hendaklah mereka aqamus salah, dirikan salat, atau zakah, tunaikan zakat, berikan zakat, sebarkan zakat, agihkan zakat, wang zakat. Jangan duk simpan je. Tu seronok dapat simpan banyak wang zakat, agihnya tidak. Tak boleh. Lepas tu amaru bil ma'ruf, mereka larang orang ramai buat mereka ajak orang ramai buat kebaikan. Wa nahau 'anil munkar, larang orang buat kemungkaran. Walillahi 'aqibatul umur, hujung-hujung lepas usaha barulah serah pada Allah. Ini jangan kita ni awal-awal dah serah pada Allah. Tak apa, ini semuanya dah takdir, apa nak buat. Dari macam ni. Pernah berlaku pada zaman Umar Al-Khattab, tuan-tuan. Ada orang dia mencuri, dia ditangkap. Bila dia ditangkap, Umar tanya, sebab apa kamu mencuri? Sudah takdir Allah, dia kata. Oh, pandai dia. Macam zaman sekarang ni lah, buat salah dah takdir, nak buat macam mana, dah qada dan qadar. Umar kata, kalau gitu aku jatuhkan hukuman kamu sebat 30 kali dan kemudian potong tangan. Maka sahabat-sahabat lain kata, bukankah mencuri potong tangan je, apa sebab kali ni? Tak, kerana dia sebat, kerana dia telah menipu di atas nama Allah untuk melepaskan kejahatannya. Dia mencuri, dia menyalahkan, seolah-olah dia mendustakan Allah, dia menyalahkan Allah di atas itu. Sebab itulah orang beriman, takdir-takdir ni semua dia letak hujung sekali. Kita faham Allah SWT yang mengawal segala sesuatu, tetapi takdir kena letak hujung sekali. Jangan duk buat salah, duk kita menyalahkan takdir dan seumpamanya. Baik, jadi itu yang kita nak sebut walillahi aqibatul umur. Kemudian dalam hadis Nabi pula cukup banyak yang menyebutkan tentang politik ini. Dan dalam segala aspek, dalam politik kenegaraan, Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy. Pemimpin, kamu kalau nak lantik pemimpin, Nabi kata, ni siasat syariah ni.
Ya, siasat syariah ni politik yang menepati kehendak Allah SWT. Nabi kata, sebelum Nabi kita ambil Al-Quran satu lagi, inna khaira man ista'jartal qawiyul amin. Allah kata, kalau kamu nak lantik pemimpin, nak lantik orang yang berkhidmat kepada kamu, lantiklah orang yang kuat dan amanah. Apa maksud kuat? Para ulama pun membawakan kisah yang mana ayat ini diturun kerana kes anak Nabi Shu'aib, yang mana dua orang ini, ayah dia sakit, tak berapa sihat. Ayah dia suruh dua orang perempuan ni pergi ambil air dekat telaga. Mereka pergi, orang lelaki tengah kerumun telaga tu. Mereka tak boleh nak, mereka malu nak pergi celah-celah, tak macam orang perempuan lah ni kan, tak malu tepi-tepi. Kadang-kadang kita tembung dengan dia, kita yang lari, dia duduk nyonong gitu kan. Ini bahaya orang sama perempuan zaman sekarang ni, sudah hilang malunya, ya. Baik, jadi mereka malu, mereka pun duduk kat tepi. Tunggulah giliran tak sampai-sampai. Yang lelaki pula jenis tak ada common sense. Lantak kau lah, tunggulah. Tak ada yang gentleman, ya. Maka tiba-tiba Nabi Musa alaihissalam nampak. Maka Nabi Musa pun bertolonglah dua orang perempuan ni, ambilkan air bagi. Bagi. Ya, bila bagi, dua orang budak perempuan ni pun balik jumpa ayah dia, cerita dan mencadangkan, inilah yang dicadangkan, kalau ayah nak ambil pekerja, ambillah yang kuat dengan amanah. Dan kita ada contohnya. Siapa? Nabi Musa. Maka ayahnya dalam kitab tafsir Ibnul Katsir tanya, macam mana kau tahu Musa ni amanah dan kuat? Kuat dan amanah. Maka dihuraikan dalam kitab, dia itu kuat kerana dia boleh angkat air yang orang lain kena 20 orang angkat, dia angkat seorang-seorang. Tu dia kuat tubuh, maknanya sehat tubuh badan. Dan dihuraikan oleh ahli tafsir lagi yang lain, kuat itu juga bermaksud kuat tubuh badan dan banyak pengalaman dan pandai skill, dan juga macam mana cara psikologi manusia. Ya, pandai menguruskan manusia, mempunyai kekuatan mempengaruhi manusia, dan manusia boleh yakin dengan apa keputusan yang dia buat. Itulah kekuatan. Kalau saya cakap A, B, C, tuan-tuan kata tak yakin, saya nak E, E, F, G, tu tak pernah kuat tu. Kalau saya kata saya memilih A, B, C kerana bla 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 bla, betul, memang pandai sungguh kamu. Itu kita nak kuat. Kuat pandai bercakap, kuat pandai beri rasional, hujah kuat. Kalau orang duk bantah, terus dapat beri jawapan yang cukup kuat. Dan kalau orang bantah tu bagus, dia boleh terima dalam keadaan dia pun meraihkan orang. Sebab itulah pemimpin yang bagus antaranya mereka ni selalu berdebat dan berbicara dengan masyarakat. Kalau takut debat tu susah sikit lah, tuan-tuan kan. Tapi maknanya Rasulullah, Umar Al-Khattab beri ruang kepada wanita. Wanita, kau tak puas hati sebab apa? Wanita kata, aku tak puas hati Umar, engkau cakap kalau nak kahwin orang perempuan jangan naikkan harga mas kahwin. Bukankah Allah dan Rasulnya membenarkan wa ihdahunna qintara, iaitulah bagi wanita-wanita ini ada sekumpulan harta ataupun mas kahwin milik mereka. Allah tak hadkan banyak mana. Macam mana kamu boleh hadkan terbuka mas kahwin itu? Umar pun kata dalam satu riwayat, walaupun ada sebagian ulama hadis kata dhaif, tapi ada sebagian kata ada tambahan dan seumpamanya, Umar kata perempuan betul, Umar salah. Maknanya gentleman, boleh debat, kalau betul dia beritahu kenapa. Kalau tak betul, dia boleh rectify, dia boleh ubah. Macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima pandangan daripada orang luar, bukan bangsa dia sendiri. Contoh Salman Al-Farisi memberi pandangan untuk buat parit, Rasulullah buat. Ada pula yang cadang, jangan kita buat kubur kat sini, tak bagus, Rasulullah terima. Kemudian perempuan cadang, siapa perempuan? Isteri Nabi Ummu Salamah duk cadang tindakan politik, iaitulah bila mana nak pergi haji, nak pergi umrah yang pertama tak boleh buat, orang kafir tak benarkan masuk Mekah. Maka Rasulullah terpaksa balik semula dengan perjanjian yang telah dilakukan. Sahabat-sahabat tak puas hati, sebab kita semua dah bawa barang-barang, kita dah berjalan jauh-jauh daripada Madinah nak sampai Mekah, bukan senang. Iaitulah 400 km. Zaman sekarang ni pun rasa berat. Zaman dulu tak ada bas, tak ada train, tak ada kereta api, lagi berat. Tapi sahabat-sahabat semua macam protes, tak mau buat apa yang Nabi kata, suruh bercukur tahallul. Masuk dalam kemah, Ummu Salamah kata tak payah suruh, buat saja, mereka pasti ikut. Itu adalah politics, itu adalah strategi politik. Maka segera Rasulullah keluar dan buat itu
sembelih dan cukur, maka orang pun semua ikut. Tuan-tuan begitu. Baik, jadi kemudian ditanya, masuk balik cerita tadi tu, Nabi Syuaib disebutkan bertanya kepada anak perempuan dia, macam mana kau tahu dia kuat? Sebab dia boleh angkat satu benda yang ramai orang perlu angkat, dia angkat seorang-seorang. Nabi Musa memang kuat. Dalam riwayat Israeliat lagilah dahsyat. Dia katakan Nabi Musa ni macam mana. Tapi kita tak payah cerita lah sebab Israeliat. Tapi memang betul, Nabi Musa tumbuk satu orang dengan tak kuat, tapi mati orang tu. Oh, tu kuat lah tu. Ya. Kemudian yang kedua, macam mana pula Nabi Musa ini boleh dikatakan amanah? Sebab anak perempuan tu pun kata, kerana masa kami nak balik itu, dia minta kami jalan kat belakang, dia kat depan. Supaya apa? Nak jaga mata dia, nak jaga maruah wanita, nak jaga iman dia supaya tak tergoda dengan belakang wanita. So itu adalah tanda amanahnya dia dengan Allah. Dia tahu Allah sedang melihatnya dan sedang mencatat apa yang dilakukannya. Jadi itulah dia politics. Kalau ini kita abaikan tuan-tuan, maka kita sudah abaikan satu cabang yang sangat besar di dalam Islam. Kerana Rasulullah tak boleh nak membuat perubahan total kepada masyarakat di Mekah kerana tidak ada kuasa politik. Ya, boleh cakap saja tapi susah nak diubah. Pendakwah-pendakwah yang ada hari ini, kita boleh cakap macam-macam, berbuih-buih mulut. Kita boleh kata jangan minum arak, tapi jangan berzina, tapi kedai-kedai urut berlambak di sana dan di sini. Ya, judi berlambak di sana sini, dan pertandingan-pertandingan di televisyen berlambak-lambak yang judi. Kita tak ada kuasa politik, kita cerita orang mengangguk, orang balik, orang main judi. Pengalaman saya duduk dalam kewangan, Masya Allah, ya, dalam program macam ini memang dengar risau, riba sana, riba sini. Nabi kata, idza zahara riba war zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim azab Allah. Apabila terzahir dan tersebarnya zina dan riba dalam satu kampung, maka sebenarnya orang kampung itu sudah menghalalkan baginya untuk diturunkan bala Allah ke atas mereka. Tu dia. So bala Allah ni macam-macam jenis. Antara bala Allah adalah manusia terlampau cinta kepada dunia dan takut mati. Itu antara balanya. Manusia tak tahu, dia ingatkan bala ni tsunami je. Dia ingatkan bala ni jenis-jenis kena serang dekat lahat datu je. Dia ingatkan bala ni adalah jenis tak aman dari sudut fizikal saja. Tapi bala yang terbesar adalah aman fizikal tapi iman hancur. Perhatian kepada dunia 100%, tapi perhatian kepada akhirat dan bekalan untuk selepas mati tak ada dalam diri orang. Maka ini bahaya. Kemudian Nabi kata lagi, baik, habis itu ayat Quran, Nabi pula kata al-a'immatu min Quraisy. Nabi kata nak lantik pemimpin mesti pilih daripada kaum Quraisy. Itu dia, itu politik, itu siasat syariah, itu prinsip siasat syariah. Sebab apa? Jadi kita hari ni nak lantik daripada Quraisy ni macam mana ni? Kita ni ada ke orang Arab Quraisy ni? Ada. Perdana Menteri kita ada, Datuk Seri Najib Al-Qurashi, ada. Ataupun apa nama tu, Datuk Nik Abdul Aziz Nikmat Al-Qurashi, ada? Tak ada. Dua-dua pun bukan Quraisy. Habis macam mana tak boleh haram ke? Dah, kena faham hadis politik. Dalil-dalil politik kena faham sebab dia. Disebutkan oleh para ulama, ya, kenapa Nabi sebut al-a'immatu min Quraisy? Kerana Quraisy adalah pada zaman itu, dalam hadis lain Nabi sebut, iaitulah muslimuhum taba'ali muslimihim taba'ali muslimihim. Kalau orang Quraisy ini, orang Muslim dia akan ikut orang Muslim Quraisy, orang kafir dia akan ikut orang kafir Quraisy. Jadi maknanya Quraisy ni satu bangsa yang terhormat. Kalau di Islam, orang Islam dia akan ikut. Kalau orang kafir dia akan ikut Quraisy. Jadi Quraisy ni bangsa yang paling berpengaruh. Inilah maknanya dalam siasat syariah, nak lantik pemimpin, lantik yang paling boleh mempengaruhi masyarakat. So, nak boleh pengaruhi masyarakat ni mesti pandai, betul tak? Tapi tak semua orang pandai boleh pengaruhi masyarakat. Ada orang dia ada profesor tapi dia tak erti mempengaruhi masyarakat. Saya ingat, saya pernah masuk dalam TV Hijrah, jadi panel dengan suatu orang profesor. Profesor ni bila ditanyakan secara dalam TV itu, soalan dia spontan. Macam ni jugalah, kes spontan jugalah ni. Okey. Maka dia tak biasa cakap dekat depan kamera tengah besar kat muka dia, kat mata dia. Dia tak biasa. Dapat soalan dia dah menggelabah. Gelabah dia, pusing sana pusing sini, tak jumpa punca semua.
Lepas tu berhenti, masa rehat dia kata, tak boleh, berpeluh-peluh kawan tu. Dia profesor, tapi orang dalam studio tak faham apa dia cakap. Dia kata, saya pun tak pernah faham apa saya cakap tadi. Jadi bijak saja tak semestinya bijak berpolitik. Sebab itulah ada orang politik dia dulu bekas bomba aja. Perdana Menteri Venezuela yang baru kan dah Hugo Chavez ni baru meninggal. Yang ganti dia siapa? Dulu sebelum dia ganti, sebelum kan dia jadi presiden lah, dulu dia kerja apa? Driver bus. Driver bus dia tuan-tuan. Tapi jangan underestimate. Driver bus dia banyak jumpa orang, dia banyak sembang orang, PR dia bagus. Dia lebih berpengaruh daripada profesor di universiti yang duduk di dalam bilik sejuk dia. Okey. Baik, jadi itulah serba ringkas. Dan kita pergi sikit lagi sebelum kita tamatkan soalan pertama. Politik siasat syariah itu juga adalah apa-apa yang dibuat oleh sahabat-sahabat Nabi, khususnya Khulafa ar-Rasyidin, menunjukkan kepada kita prinsip-prinsip macam mana pentadbiran yang bagus. Sebagai contoh kita lihat ada keputusan politik yang tadi kita dah sebutkan. Dia mencuri, dia salahkan takdir satu, maka Umar berikan dia sebatan. Ada juga yang lain dalam kes yang pelik. Antaranya ada seorang lelaki di zaman Nabi, di zaman Umar Al-Khattab. Dia ni handsome, cukup handsome. Tuan-tuan handsome dah? Tuan-tuan handsome dah tuan-tuan? Jangan kata tak handsome. Allah dah cipta kita cukup handsome. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan kamu dalam bentuk yang paling handsome sekali. Kalau banding dengan beruk tu, memang handsome sungguh kita tuan-tuan. So jangan kata kita tak handsome. Tapi yang lelaki ni terlebih daripada orang lain handsome dia. Macam kira Nabi Yusuf alaihi salam. Tapi ada juga sebahagian ulama kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih handsome daripada Nabi Yusuf. Kalau Nabi Muhammad ada pada zaman Nabi Yusuf, habis Nabi Yusuf, dia kata. Wallahu alam, saya tak tahu tuan-tuan. Kita bukan nak cerita sampai lebih handsome, ya. Yang penting memang mukjizat Nabi Yusuf pada zamannya dia sangat handsome, sampai perempuan tengok pun terpotong jari tak perasan. Tapi zaman Nabi Muhammad, Allah tak pernah jadikan kes-kes macam itu untuk menunjukkan kehandsoman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So tak payah sembang. Yang penting sekarang Umar Al-Khattab pada zaman dia ada seorang lelaki yang handsome, yang mana orang-orang ramai report pada Amirul Mukminin. Dia kata orang perempuan ni, bila lelaki ni jalan kat pasar, orang perempuan semua duk cerita apa? Duk gosip. Duk gosip cerita, dia ni handsome betul lah. Kalau kau dapat dia je lah. Aku dapat dengan dia, aku malam ni memang gegar lah katil. Lagu tu. Maknanya orang perempuan bila dengar nampak je dia ni, orang perempuan akan bercerita macam orang histeria, sampai fikir-fikir maksiat. So Umar Al-Khattab sebagai pemimpin politik kena buat sesuatu yang sesuai pada zaman dia. Dan pandangan Umar Al-Khattab memang tuan-tuan dengar pelik sikit, iaitulah Umar merasakan ini bahaya kepada kemaslahatan am. Kehandsoman kamu berbahaya kepada keselamatan awam. Tu dia. Tapi dia tidak ISA kan? Tidak. So dia buat apa? Umar Al-Khattab pun kata pada pemuda ini, mari datang. Dia pun terangkan. Bila terang, pemuda tu boleh faham. Maka apa yang perlu saya buat? Saya laksanakan hukuman. Kamu kena gunting rambut kamu sampai botak, supaya kurang sikit handsome. Tuan-tuan tengok, bukan salah dia jadi handsome, bukan aku diminta dilahirkan begini, kan? Handsome sangat, tapi dah handsome dah buat macam mana? Gunting rambut bagi botak kepala. Bila botak kepala handsome lagi. Tu bahaya tu. Kalau dah handsome tu payah tuan-tuan. Kalau botak pun handsome lagi. Maka dah botak handsome lagi, masih lagi perempuan duk cerita pasal dia. Maka Umar tak ada pilihan lain, terpaksa hantar dia keluar daripada kampung, hantar di kampung orang-orang yang mungkin muka-muka lebih handsome lagi, supaya dia setara sikit. Jadi barulah selesai. Kena buang negeri sebab handsome. Tu dia. Itu siasat syariah nama dia. Itu siasat syariah. Siasat syariah ni adalah satu keputusan politik yang tak mesti ada pada zaman Nabi sebutir. Tak ada. Benda tu tak ada pada zaman SPG, tapi dilaksanakan mengikut prinsip, iaitulah membawa kemaslahatan kepada umat Islam dan menolak kemudaratan. Tapi siapa yang menentukan itu maslahat dan mudarat? Pemimpin. Sebab itulah pemimpin mesti paling orang yang bertakwa, supaya dia tidak bermain-main dengan nama maslahat sebenarnya untuk diri dia sendiri. Ia cukup untuk jawapan pertama. Wallahu a'lam. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadil Ustaz. Rasanya kita semua dapat pencerahan, penjelasan lebih jelas berkenaan tajuk yang kita bincang pada malam ni. Sungguh panjang lebar. Rasanya separuh
masa pertama dah habis untuk pengenalan saja tajuk kita pada malam ni. Jadi dalam cerita ustaz tadi, handsome pun salah, tak handsome pun salah. Tu yang muskil rasanya. Tapi itulah keadaan yang berlaku, itu dah pengajaran buat kita. Jadi ustaz ada cerita juga tadi tentang hafalan orang Arab. Dia ni hebat apa, sekali baca suruh ingat. Kita Yasin tiap-tiap minggu baca, satu orang pun tak ingat. Macam mana ni ustaz? Jadi ustaz ada juga ceritakan berkenaan maksud siasat syariah tadi. Jadi semua jelas itu berkaitan dengan politik. Cuma politik yang dalam siasat syariah ni mengikut syarak lebih luas, kenegaraan, kenegerian, dalam keluarga pun. Jadi ada satu lagi ustaz nak tanya berkenaan dengan politik keduniaan. Sebab dulu terdapat khilafah, yang mana khilafah yang terakhir khilafah Uthmaniyah, tapi telah pun jatuh, telah pun digulingkan. Tapi siasat syariah dijalankan di peringkat keduniaan. Betul Ustaz? Jadi sini terdapatlah satu kemuskilan atau satu persoalan yang mungkin timbul dalam benak kita semua ni. Selepas jatuhnya kerajaan Turki Uthmaniyah ni, maka banyak sistem yang masuk ke dalam politik Islam Ustaz. Terutamanya kalaulah mungkin yang tertunggu-tunggu tarikh bila pilihan raya. Pilihan raya juga adalah satu sistem yang masuk dari luar ke dalam sistem politik Islam. Jadi soalannya Al-Fadhil Ustaz, apakah pandangan Islam berkenaan pilihan raya yang kita jalankan di negara kita pada masa sekarang ni? Jadi minta Ustaz perjelaskan lebih lanjut. Fadhil tafadhal. Jadi pertama sekali sistem khilafah. Sistem khilafah sebenarnya pertama sekali bila ditanya pandangan Islam, maka kita ni sekarang ni Islam versi siapa yang kita nak dengar? Versi saya, versi anda, versi dia, versi si fulan, versi si fulan. Maka saya pun tak berani nak kata pandangan Islam. Saya hanya beritahu pandangan para ulama Islam, ya, yang berdasarkan kepada kefahaman mereka. Yang pertama saya nak beritahu, khilafah Islamiyah adalah satu sistem pemerintahan, salah satu sistem pemerintahan yang diguna pakai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sesuai pada zaman itu. Kerana pada zaman itu sistemnya sistem raja-raja. Tahu kan? Ada raja Rom, ada raja Farsi, dan raja-raja ni semua autokratik, iaitulah secara diktator. Kebanyakannya diktator, ya. Maka zaman itulah, maka pada masa Islam itu naik, sistem yang orang guna pakai iaitulah ada raja, dan raja-raja ada gundik, dan ada rakyat, ada hamba-hamba sahaya, ya. Dan masyarakat menggunakan sistem duit, iaitulah emas dan perak. Itulah sistem politik yang menguasai dunia ketika sebelum dan semasa Nabi memerintah. Nabi dilantik pun sebelum lagi pun macam itu dah. So bila mana Rasulullah dilantik, maka Islam perlu ada satu sistem politik pemerintahannya sendiri. Maka sistem yang Allah dan Rasulullah gunakan adalah sistem khilafah. Sistem khilafah itu hampir kepada sistem raja, cuma dimodify. Hampir di sistem raja dari sudut apa? Dari sudut ada satu orang pemerintah, ya, tetapi dimodify dari sudut cara pelantikan, dan dari sudut kuasa, dan juga dari sudut pemerintah, dia punya ganti dia itu siapa. Kalau sistem raja, ganti dia anak dia. Maka sistem pemerintahan Islam telah menukar sistem raja itu kepada sistem khilafah. Tetapi cara naik khilafah bermula dengan Rasulullah, lepas Rasulullah terus kepada Abu Bakar. Kena berhenti ke? Okey, kita berhenti sebentar untuk laluan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Teruskan Baik, jadi Islam begitu. Islam ini dia tidak rigid kepada sesuatu yang mesti datang daripada Islam sahaja. Dalam bab apa-apa yang melibatkan keduniaan, Islam boleh terima benda-benda yang di luar Islam. Sebagai contoh, dalam kitab Sahih Muslim ada disebutkan bahawa Nabi telah menerima aqarral qasamah ma kanat alaihi fil jahiliyah. Nabi menerima satu sistem dalam bab jenayah yang dinamakan al-qasamah, yang dipakai di dalam sistem jahiliyah. Nabi terima 100%. Ada yang Nabi terima dan modify, ubah. Contoh sistem hamba sahaya, sistem pemerintahan. Hamba sahaya dalam Islam pun ada hamba sahaya, tapi diubah caranya. Yang pertama, dalam kitab Adabul Mufrad ada sebut, Imam Bukhari sebut, Nabi ada menyatakan, kalau kamu ada hamba, kamu beri dia makan apa yang kamu makan, beri dia pakai apa yang kamu pakai, layan dia macam ahli keluarga. Bukan macam hamba pada orang Amerika kulit hitam tu, mereka dihalayan tidur dalam kandang dan seumpamanya. Tidak begitu. Islam ubah. Dan hamba saya dalam Islam adalah yang paling banyak dijadikan kafarah untuk membebaskan kesalahan-kesalahan. Kalau dia salah nak bebaskan diri, macam mana? Bebaskan hamba. Macam itu. Maknanya lebih kepada encourage orang untuk membebaskan hamba daripada mengambil hamba baru. Beza dengan orang-orang yang bukan Islam. Jadi sistem demokrasi yang ada pada hari ini, yang pilihan raya adalah salah satu bab dalam demokrasi. Demokrasi, kita bila nak kita terima ke tak terima, kita kena tengok dia punya yang pertama, sejauh mana kita boleh mengubah sistem itu secara komprehensif dalam waktu sekarang. Adakah kemungkinan kita boleh mengubahnya begitu? Bila kita tanya kepada orang-orang yang pakar dan keadaan politik negara, tidak ada kemungkinan dalam jangka terdekat. Macam mana tuan-tuan nak ubah? Tahu cara dia? Nak robohkan Parlimen Malaysia. Habis macam mana? Lepas ni kalau kita katalah parti A menang, dia kata kami dapat 2/3, kami nak ubah sistem 2/3 ni, kita cancel. Jadi kami akan menang selama-lamanya selepas ni. Kami khilafah. So siapa nak naik, syura kami lantik daripada majlis syura kami. Jadi orang lain tak akan dapat. Majlis syura dia akan naik sampailah bila-bila. Tuan-tuan suka cara itu? Tak ada siapa boleh menjatuhkan dia. Kalau dia zalim, zalimlah. Kalau dia tak zalim, alhamdulillah. Jadi ini mempunyai kesukaran dari sudut praktikal.
Bila ada kesukaran dari sudut praktikal, Islam memberikan keringanan dari sudut membuat perubahan secara gradual dan memastikan dalam sistem yang ada ini prinsip-prinsip asas Islam dan khilafah Islam boleh dimasukkan. So jadi dengan cara itu kita boleh tahu mana yang kita perlu pinda dalam demokrasi, mana yang perlu kita jaga, mana yang perlu kita tahan. Jadi yang pertama kita nak tengok dari sudut inti demokrasi itu sendiri. Yang pertama sekali, inti demokrasi ini adalah pemerintah daripada kalangan rakyat yang paling berpengaruh, yang paling banyak pengaruh. Jadi itu sistem demokrasi. Sebab itulah dia buat sistem pilihan raya, iaitulah nak pilih siapa yang paling banyak pengaruh. Ya. Jadi ini adalah bersamaan dengan kehendak Islam atau tidak? Ya, bersamaan dengan kehendak Islam. Ya, yang mana disebutkan oleh Nabi SAW, khiyaru a'immatukum man tuhibbunahum wa yuhibbunakum. Sebaik-baik pemimpin kamu adalah yang kamu sayang kat dia dan dia pun sayang kat kamu. Ya. Wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum, dan kamu berdoa pada dia untuk kebaikan dia, dan pemimpin juga tak lupa doa untuk kamu. Ini dia. Wa syiraru a'immatukumul ladina, dan pemimpin yang sejahat-jahatnya adalah pemimpin yang kamu benci dia dan dia pun benci kat kamu juga. Ya. Dan juga kamu laknati dia, dia pun laknat ke kamu juga. Haram jadah ke dia kata kamu ni, ya. Dia ataupun apa-apa yang lain, dia duk melaki kamu, kamu pun maki dia juga. So jadi ini adalah hadis Nabi, menunjukkan ini inti sistem demokrasi juga, iaitulah melantik pemimpin yang paling orang suka supaya mudah untuk mentadbir manusia. Ya. Jadi begitu juga Nabi SAW ada sebut dalam hadis yang lain, ya, iaitulah 3 kumpulan yang solatnya takkan diangkat. Ya, iaitulah antaranya, salah satu di antara 3 itu, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Satu orang yang menjadi imam kepada orang ramai sedangkan orang ramai tak suka dia. So dapat kita tengok daripada sistem pilihan raya, ramai dan majoriti undi itu akan menunjukkan orang redha dan suka kepada dia. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, sistem pilihan raya hari ini, macam mana cara nak beritahu kita suka? Kita undi. Kita undi. Zaman Nabi dan zaman khilafah dia tak ada undi. Cuma pada Khalifah Umar dan Uthman adanya sahabat Nabi yang berperanan pergi jalan ke kampung, bertanya kepada orang-orang yang ramai, siapa yang kamu rasa paling yakin. Ada survey. Itu zaman itu, tak semestinya zaman kita kena buat survey. Zaman kita survey itu mungkin dari sudut mengundi, boleh. Ini adalah fleksibel dalam Islam. Ya, sebab itulah kita nak nyatakan Dr. Syekh Yusuf Al-Qaradawi menyebut dalam kitab dia Min Fiqh Daulah fil Islam, pilihan raya adalah boleh diterima dalam Islam selagi mana kita dapat elakkan penipuan, selagi mana kita dapat elakkan maknanya tidak ada maklumat yang jelas, tidak memberikan gambaran yang jelas kepada orang ramai macam mana cara dia, siapa yang bertanding dan seumpamanya. Ya. Jadi ini adalah perkara dia. Kemudian bagaimana pula hari ini kita ada nak bertanding pilihan raya kena bayar wang pertaruhan. Kan? Ada dinamakan wang pertaruhan. Untuk DUN ada berapa ribu, untuk parlimen ada berapa ribu. Kalau kalah tak dapat undi tu sebanyak sekian-sekian, hilang angus wang pertaruhan. Halal tak tu? Harus tak tu? Judi ke tak judi tuan-tuan? Jawapan dia, judi kita kena faham. Prinsip judi yang pertama, nak masuk bertanding mesti bayar. Kalau tuan-tuan hari ni balik masjid, tuan-tuan kata kat kawan, jom kita lomba lari siapa sampai kat kedai sana dulu, siapa sampai dulu menang. Tak ada bayar apa-apa pun, dapat seronok, dapat kalah. Aku menang, engkau kalah. Itu bukan judi. Apa-apa pertandingan yang tak ada yuran. Ataupun kalau gini pula, jom kita lari, siapa sampai kat kedai sana dulu, siapa dia menang, dan siapa kalah kena belanja makan dekat kedai itu juga. Itu judi tak? Ada wang pertaruhan? Ada. Dia pertaruhan dia tak letak atas meja, dia letak dalam untuk verbal, siapa kalah dia kena bayar. Judi. Tapi bukan itu saja judinya, nak kena tengok pula hadiah dia apa. Bukan sebelum tu je ni. Yang pertama kena bayar yuran, dan bila bayar yuran yang menang tu ikut nasib. Contoh orang tikam nombor ekor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau menang cabutan yang kita tak ada apa-apa usaha pun, itu maknanya judi. Sebab apa? Game of luck. Nasib saja yang menentukan. Pada kita bayar.
Nombor kita kena, kita menang lebih banyak daripada jumlah yang kita beli. Kalau nombor kita kalah, kita hangus duit kita. Itu judi. Ada tak pilihan raya begitu? Kita bayar orang petang untuk DUN dan parlimen, menang tu ikut nasib. Kita tak boleh buat apa-apa pun. Ada tak? Tak ada. Sebab pilihan raya kita ada berkempen. Bendera pun dah naik dah kat Terengganu ni. Punya banyak saya tengok. Kiri kanan, kiri kanan, kiri kanan. Tak sabar-sabar dah. Sabar dulu, belum ada pengumuman lagi pun. So jadi tuan-tuan, ini menunjukkan yang pertama punya jenis judi tak ada dalam pilihan raya. Sebab dia bukan game of luck. Mungkin tuan-tuan kata ada luck, tapi luck itu maknanya minority element. Majority dia manifesto, pandai bercakap, pandai bercampur dan seumpamanya. Ya. Kemudian yang kedua, judi ni macam ni. Nak masuk pertandingan tu kena bayar. Yang menang bukan game of luck, tapi ada usaha pun boleh jadi judi. Macam mana? Kalau hadiah dia adalah wang orang yang masuk terkumpul. Katalah saya dengan ustaz, dengan ada 3 orang lagi, 5 orang, kita nak berlawan lumba lari. Kita letak seorang RM10. Siapa menang, ada 5 orang kan, 10 kali 5, RM50. Siapa menang, dia dapat RM50. Menang itu ambil duit terkumpul orang yang masuk. Itu judi. Boleh faham? So jadi pilihan raya, masuknya 3 orang calon, yang menang dapat wang pertaruhan tak? Dapat tak? Tak, dia dapat kursi. Bukan kursi rumah tuan-tuan, kursi kat dalam Dewan Undangan Negeri, Dewan Parlimen. So ini bermakna hadiah dia bukan wang terkumpul para peserta dan calon-calon bertanding. So bukan judi. So sebab itu kita kata harus. Kita tak kata sunat atau bagus, kita kata harus. Manakala keperluan untuk mengundi bergantung. Sebahagian ulama antaranya Syekh Qardawi kata wajib mengundi. Sebagaimana mengundi itu dinisbahkan prinsip dia memberi kesaksian. Wa ashhidu, ya, iaitulah berikan penyaksian idza du'u, apabila kamu diminta berikan penyaksian. So bila mana dibubarkan parlimen, tak ada pemimpin negara kita sekarang, semontun. Itulah bila sampai tempoh dia. Ini mungkin kalau Malaysia dalam beberapa hari lagi lah, terbubar dengan sendirinya. Bila terbubar tak ada pemimpin. Pemimpin yang ada tu adalah caretaker, sementara je. So bila tak ada, wajib kita semua nak kena lantik yang baru. Ya, bila wajib lantik yang baru, sekarang ni kita kena diminta oleh kerajaan, oleh undang-undang negara, oleh perlembagaan, berikan penyaksian siapa yang layak jadi pemimpin di tempat kamu, di DUN dan di parlimen. Itu hampir sama dengan mahkamah punya kes. Mahkamah, orang ni buat salah, dituduh buat salah, orang ni yang menuduh, bawa ke mahkamah. Bawa ke mahkamah untuk menyelesaikan masalah. Saksi ada 10 orang dipanggil. Saksi tolong datang, kau ada maklumat kan, kau kena datang. Bila saksi dipanggil ke mahkamah untuk beri penyaksian siapa yang betul, siapa yang salah, apa yang kamu tahu, saksi tak boleh enggan, kata Allah. Berdosa kalau enggan. Sebab saksi padanya maklumat untuk membantu hakim membuat keputusan yang adil. Kalau saksi enggan, maka saksi menyebabkan hakim salah buat keputusan, saksi berdosa. Gitu Allah sebut dalam Quran. Maka athimun qalbu, Allah kata athimun qalbu, dosa hati dia. Maka sekarang ni bila mana proses nak lantik pemimpin, dia macam satu mahkamah besar. Dia punya hakim dia SPR. Bukan SPR, bolehlah SPR ke yang Tuan Agong ke, fungsi dia dilaksanakan, yang menentukan. Yang menentukan rakyat lah sebenarnya, tapi yang mengumpulkan, ya, SPR. Maka diberikan ruang kepada siapa saja yang mendaftar. Yang tak mendaftar, yang belum boleh mendaftar, tak apa, tak ada hak lah. Tapi yang mendaftar, yang cukup umur, mereka semua telah dipanggil untuk memberikan penyaksian. Daripada calon yang bertanding hari ini ada 3 orang. Siapa yang kamu rasakan terbaik untuk memegang amanah, jaga harta Malaysia terbaik, jaga amanah kepimpinan terbaik, bantu orang ramai terbaik, jaga macam-macam. Ya. Jadi bila kita kata aku tak mau mengundi, sebab apa tak mau? Kalau tak mahunya kita itu menyebabkan orang yang tak berapa bagus naik, maka kita adalah orang yang juga bertanggungjawab dan mempunyai saham. Tapi kalau kita lantik orang yang bagus dah, tiba-tiba tak bagus rupanya, ingatkan bagus, tak apa, itu kita dah buat yang terbaik, kita rasa dia baik sangat dah,
Tiba-tiba naik dia jadi ego pula. Ada manusia gitu. Asyuhratu sumun masmum. Disebutkan oleh ulama, kemasyhuran itu adalah panah ataupun racun yang berbisa. Masa belum popular, ada tak kawan-kawan tuan-tuan, belum popular kat sekolah dulu bertepuk tampar, main macam Upin Ipin tu kan. Tapi dah popular, kau siapa ni? Kau siapa? Ni aku datuk tau. Jangan pakai kau je. Itu dia. Ego semacam kan. Pegang tangan dia, lama lah kotor. Ada orang lagu tu belum naik, belum popular, tak ada apa. Tapi dah popular, bahaya sungguh. Lepas tu bila dah tercabut kepopularan, mula sibuk datang balik. Karim, jom makan kedai kopi. Siapa kau? Kita pula, ego pula kan. Nak balas gunanya. Tuan-tuan, jadi itu dia pilihan raya, itu dia undi. Maka undi, kalau tak undinya kita menyebabkan orang yang tak elok naik, maka kita sebenarnya wajib untuk mengundi. Dan wajib kita itu bukan wajib undi main terlamba saja, main cincai saja. Tak. Bila kita memberi penyaksian, kita mesti ada info yang bagus. Maka pilihan raya mewajibkan kita untuk kendal siapa dan parti apa manifesto, sejauh mana kemampuannya dan bla 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 bla. Itu adalah satu tugas yang besar, tuan-tuan. Ya. Jadi itulah dia maknanya beberapa fungsi khilafah Islamiah boleh dilaksanakan dalam sistem demokrasi kalau kita pandai mengemudikan demokrasi. So itu yang kita mampu buat sekarang ini. Kalau kita nak tukar terus sistem demokrasi, kita akan menghadapi semput dan terhenti di tengah jalan, kerana kita kena faham kita berada dalam masyarakat majmuk yang mempunyai idea yang pelbagai. Cukup sekali tu. Tak apa, walaupun saya jawab satu soalan, saya dah masuk inti-inti yang lain. Bukan bimbang. Terima kasih, jazakumullah khairan jazak Ustaz. Jelas pada kita berkenaan pilihan raya yang mana kita jalankan di negara kita itu sendiri. Jadi kalau ikut pilihan raya ni, maknanya Ustaz dah bagi dalil, dah bagi kekuatan bukti yang mana Islam, menurut pandangan Islam dan kata pandangan ulama, memang pilihan raya wujud dan tidak melanggar siasat syariah yang dijalankan sesebuah negara. Jadi lepas ni tak adalah alasan sebab apa tidak tunai hak, tak keluar mengundi, tak daftar pemilih sebab tak setuju dengan pilihan raya, sebab pilihan raya ni bid'ah. Contohlah Ustaz, ataupun pilihan raya ni tak ada zaman-zaman dulu. Ni cuma benda karut-marut. Janganlah wujud golongan-golongan macam ni sampai terabai hak dia untuk memilih siapa yang memimpin. Dan juga Ustaz kata tadi, pilih yang terbaik. Terfikir juga saya Ustaz, kalau dua-dua terbaik, pakai dua-dua ke? Tapi rasanya tu bukan pemilihan, tu semberondo namanya. Okay, Ustaz, kita kembali kepada konsep siasat syariah semula Ustaz. Jadi daripada pandangan Ustaz yang panjang lebar tadi, nampaknya macam siasat syariah ni lebih kepada memfokuskan kepentingan individu Muslim. Maknanya kalau dia seorang Muslim, dia seorang yang beriman, seorang Islam di sebuah negara, dia menjalankan siasat syariah untuk kepentingan individu tersebut yang juga Muslim sama macam dia. Memandangkan negara kita ni masyarakat majmuk ataupun masyarakat yang ada Muslim dan ada yang non-Muslim, adakah yang non-Muslim juga mempunyai hak dalam negara-negara tersebut? Dan adakah mereka juga mendapat faedah yang sama seperti mana yang didapati oleh orang Muslim yang ada pada negara tersebut juga? Jadi minta penjelasan daripada Ustaz. Tafadhal. Bismillah walhamdulillah. Baik, kalau kita lihat hak-hak orang bukan Islam ini, kita kena tengok dulu komposisi kaum di dalam agama, di dalam negara, sesebuah negara. Kalau dalam sesebuah negara itu negara Islam Madinah, ada orang bukan Islam. Ya, ada Yahudi di Khaybar dan seumpamanya. Maka ini menyebabkan para ulama meletakkan beberapa ciri-ciri. Kalau di zaman Nabi itu, orang bukan Islam ni dia wajib keluarkan jizyah. Jizyah ni adalah cukai peribadi, menunjukkan dia tunduk kepada kerajaan yang memerintah, dia tak kacau dan dia nakkan mendapat pembelaan oleh kerajaan. Maka kalau ada orang tiba-tiba rompak rumah dia, dia boleh mengadu ke kerajaan, kerajaan hantar polis contohnya untuk bantu dia, sebab dia adalah sebahagian daripada citizen kita, sebab dia bayar jizyah. Ya. Jadi ini klasifikasi yang awal-awal di zaman klasik-klasik fikah Islam. Ada orang kafir harbi,
kafir yang tak boleh masuk negara kita. Kalau dia masuk, kita bunuh dia. Sebab dia masuk untuk menceroboh dan juga untuk menakluki negara kita dan membunuh orang kita Islam. Maka mereka kafir harbi dinamakan. Ya, kafir harbi boleh dibunuh dan boleh diambil harta dia. Begitu saja. Sebab itulah mana-mana ulama di dalam negara kita zaman hari ini nak katakan orang si Polandi ini adalah harbi, kafir harbi, hati-hati. Dia kena tahu kesan kita labelkan orang kafir harbi adalah orang Islam boleh pergi serang rumah dia, bunuh dia, ambil harta dia, gitu saja. Jangan main-main. Kalau silsilah air bulan tuan-tuan, bayar tu. Baik, yang kedua kafir zimmi. Kafir zimmi, kafir yang di dalam negara Islam. Mereka ini orang yang bayar jizyah dan mendapat, dia aman, dia pun tak ada sibuk nak bawakan fitnah-fitnah dia di kalangan orang Islam, tak ada. Ya, dan dia tunduk patut, dia pun tak pakai baju-baju dia yang boleh mempengaruhi orang. Ada banyak syarat dia, dan syarat-syarat ini bukan datang daripada hadis Nabi secara spesifik, tapi para ulama duk cerita. Contoh boleh lihat dalam kitab Ahkam Ahli Zimmah oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Panjang, 3 jilid, 2 jilid ada sebahagian cetakannya. Kemudian yang kesoknya ada orang kafir yang muahid, iaitulah yang buat perjanjian. Ini macam pedagang-pedagang antara bangsa. Dia datang, dia bukan nak duduk dalam Madinah, dia datang bukan nak serang, dia datang nak masuk, nak berniaga. Dia buat perjanjian, habis cerita, keluar habis balik, tak ada masalah. Dia tak kacau kita, dia berniaga saja, habis cerita. Ya, begitu keadaan dia. Jadi dalam konteks hari ini, para ulama bincang pula, adakah pembahagian yang sama macam dulu untuk hari ini? Ya, maka pembahagian ini ada sebahagiannya kata ini adalah ijtihad para ulama berdasarkan kepada apa yang Nabi buat pada zaman Nabi. Maka hari ini mungkin sedikit rumit. Para ulama kelihatan tidak ada persepakatan bagaimana bentuk orang bukan Islam di zaman hari ini. Sungguh, mereka boleh bersepakat kalau ada orang bukan Islam datang serang, mereka kafir harbi. Macam orang Amerika berada dekat negara-negara umat Islam yang membawa senjata, itu betul kafir harbi. Tapi tidak automatik menjadikan dia punya negara harbi juga. Kalau negara Amerika, sebab tentera Amerika masuk negara dia jadi harbi, habis orang Islam kat dalam negara mereka boleh kena bunuh sia-sia gitu saja. Dan orang Islam juga boleh bunuh semua orang dekat Amerika tu begitu-begitu saja. Itu implikasi yang sangat berbahaya. Tapi kalau yang sedang menceroboh, boleh. Yahudi yang sedang menceroboh dekat Palestin, kafir harbi. Itu hampir disepakati. Adapun yang berada dalam negara kita, contohnya kafir-kafir, orang-orang bukan Islam yang berniaga ni, adakah mereka orang-orang kafir zimmi? Tak ada ulama yang berani menyebut secara kata putus. Sebab zimmi itu dia ada syarat dia, dan syarat-syarat itu tidak mampu dilaksanakan oleh orang-orang bukan Islam yang berniaga di dalam negara kita dan duduk dalam negara kita sebagai warga negara ini. Sebab kalau ikut kafir zimmi pada zaman sebelum ini adalah mereka tak boleh menunjukkan cara gaya pemakaian mereka, cara amalan agama mereka. Tapi kita tak, dia ada kuil, dia demand nak kuil, dia demand nak tokong, dia buat tokong kat depan rumah dia. Ini bukan kafir zimmi. Patutnya kalau ikut definisi ulama silam, ya, walaupun dia bayar jizyah. Jizyah tu apa dia? Dalam bentuk cukai pendapatan dia bayar. Tapi itu bukanlah jizyah dalam bentuk jizyah, tapi boleh sebahagiannya kata jizyah. So hak-hak sekarang ni sudah diijtihadkan oleh sebahagian ulama, boleh berubah-ubah. Yang penting adanya keamanan, dan yang pertama, orang bukan Islam tak dipaksa untuk memeluk Islam di dalam negara umat Islam. Ya. Yang kedua, Perlembagaan Malaysia telah pun mengiktiraf orang bukan Islam di dalam negara Malaysia tak boleh berdakwah, berdakwah kepada orang Islam. Maka itu dah kira comel dah tu. Itu dah kira cantik dah. Tapi hak mereka boleh mengamalkan agama mereka. Kalau mereka nak bina kuil menurut Majlis Fatwa Kebangsaan, boleh, dengan syarat ada komposisi kaum yang jelas. Kalau dekat kawasan perumahan tu mereka 90% mereka nak bina, kita kata tak boleh, surau je boleh. Surau kita ada 10% je, kan? Mereka tak boleh. Yang itu boleh dibincangkan menurut Majlis Fatwa Kebangsaan, melihat kepada komposisi. Tapi kalau komposisi itu kecil, tak payah. Sebab itulah menjadi dasar komersial di dalam Malaysia Islam agama persekutuan. So apa-apa tempat komersial hanya bina surau saja. KLIA digunakan oleh orang Islam saja ke? Tak. Orang bukan Islam pun banyak.
Tapi ada ke Tokong? Adakah tempat Yahudi beribadat? Hindu? Ada? Tak ada. So nak buat tak? Tak payah buat. Sebab Islam agama persekutuan. Kalau mereka kata macam mana ni, tak adil lah, kita punya hak, kita pun nak sembahyang juga, kan? Kita kata kamu sembahyang kat tempat lain lah, sebab cara kamu sembahyang tak sama dengan Islam. Islam 5 waktu, kamu ada 5 waktu. Kamu hari Sabtu je, hari Ahad je kau pergi gereja, itu pun tak pergi bunting selalu, kan? So tuan-tuan, tak sama. So sebab itulah Islam agama persekutuan mesti ada privilege. Sebab itulah baru-baru ni ada ura-ura demand, mereka demand untuk buat setiap kawasan perumahan mesti ada kawasan tempat surau dan mesti ada tempat ruang ibadah bukan Islam. Ada di sebuah negeri telah pun melaksanakannya. Jadi orang Islam ada rasa tak puas hati sikit lah. Tapi di negeri tersebut dikatakannya orang bukan Islam memang cukup ramai. Sebab tu mereka demand benda tu. So ini adalah perbincangan yang susah sikit untuk bincang secara terbuka lah, ya? Tapi kita nak beritahu mereka ada hak untuk beribadah cara mereka, tapi kita kena sekat mereka daripada mengganggu umat Islam dengan nak berdakwah kepada. Dan dalam Malaysia, agama Buddha, Hindu, agama Buddha bukan agama missionary. Dia tak ajak kita nak masuk Buddha. Hindu pun bukan agama missionary sangat, ya, walaupun ada lah juga kadang-kadang, tapi bukan core lah. Tapi Kristian agama missionary, dan mereka mendapat dana yang cukup besar, ya. Dan Islam agama missionary, maksud dia yang mengajak orang. Okey, jadi itulah saya kira beberapa hak orang bukan Islam. Mereka boleh buat rumah, mereka ada hak untuk mendapat tanah, membeli belah, berjual dengan orang Islam, semua okey. Walaupun harta mereka ni mungkin syubhah, sebahagiannya haram. Lah orang kafir boleh apa halal haram, kan? Habis dia jual kat kita, kita boleh tak beli ni air mineral kat kedai dia ni? Dia dapat modal daripada haram, boleh tak kita beli? Boleh. Ulama sepakat boleh. Sebab Nabi sendiri beli makanan daripada orang Yahudi, dan orang Islam, sahabat-sahabat semua boleh beli dengan orang kafir musyrik di dalam dekat Madinah, semua kat pasar semua ada bercampur, tak ada masalah, ya. Cuma kalau Nabi kata nak buat partnership, boleh tak kita buat partnership, buat rakan kongsi lah? Nak buat rakan kongsi dengan orang Islam, banyak yang menipu kita, so buat dengan orang bukan Islam. Dia kata boleh tak? Jawapan dia boleh. Nabi kata dalam sebuah hadis, yang mana hadis dari Al-Baihaqi, la tusyarikannal yahuda wan nasara illa ayyakunal bai' biyadil muslim. Jangan kamu buat partnership dengan orang bukan Islam, Yahudi dan Nasrani, kecuali keputusan dasar dan dalam jual beli di tangan orang Islam. Maknanya keputusan tu ikut Islam. Kalau buat partnership ikut cakap dia, benda-benda halal pun tak apa, benda haram pun tak apa, tak boleh. Tapi kalau yang ini haram tak boleh, kita tak boleh masuk ni, yang ini halal je boleh, baru boleh, ya. Itulah lebih kurang ringkasnya. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairal jazaa. Terima kasih diucapkan Ustaz atas jawapan kepada soalan yang dikemukakan tadi. Jadi sebenarnya Ustaz, kita dah masuk waktu kecederaan ni, waktu kecederaan, dan sepatutnya ada ruang sikit nak score gol untuk last minute. Cuma satu gol je lah untuk kita buka kepada sidang hadirin hadirat yang mana ingin mengemukakan soalan. Tapi minta maaf, satu soalan saja. Referee tak bagi banyak masa kepada kita. Jadi siapa-siapa yang berkeinginan nak bagi soalan boleh kemukakan. Fal tafadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Ahmad. Saya merupakan seorang pelajar di UNIZA yang mengambil jurusan Kewangan Islam. Okey, Ustaz, saya sebenarnya bertanyakan tentang di mana saya mengambil kos Kewangan Islam, and then di mana kita tahu kemungkinan saya selepas ini bekerja dalam bidang banking. Cuma saya nak tahu bagaimana hukum jikalau saya bekerja di institusi banking, sebagai contoh Maybank. Adakah saya hanya boleh bekerja di, orang kata kalau di Malaysia dipanggil full flash, ataupun
sepenuhnya hanya Islamic banking, ataupun jika saya bekerja di Maybank jatuh kepada income tu bagaimana? Itu saja. Baik, soalannya bukan berkait dengan politik lah. Politik juga, politik kerja. Baik, jadi kerja dengan bank konvensional, hukum dia bergantung, kata para ulama, tentang kerja kita itu. Kalau kerja kita adalah tukang jual, executive sales executive, ya, ataupun kita ni orang yang buat dokumen pinjaman dengan interest, itu semuanya haram dan pendapatan tu semuanya haram. Sebagaimana Nabi SAW ada dalam hadis Nabi yang mana la'ana Rasulullah akilar riba wa mukilahu wa syahidahi wa katibah, atau kama qala, dilaknati oleh Rasulullah semua orang yang makan riba dan orang yang memberi makan dan orang yang menulis dan juga yang menjadi saksi, termasuk juga yang menjadi penjamin. Jadi kalau tuan-tuan jadi penjamin pinjaman kawan-kawan adik-beradik yang pinjam daripada bank konvensional riba, tuan-tuan pun dapat saham dosa dia sampai hari kiamat. Tu hati-hati tuan-tuan. So jadi kalau kerja, maknanya kita tolonglah. Kita tukang tulis, kalau kita tulis, kita tukang kempen, kita tengok promo, so gaji kita semuanya tak ada berkat belaka. Itu disebutkan secara sepakat oleh ulama dulu dan ulama semasa. Adapun yang tak sepakat, ulama kata kalau kerja tu dalam bank konvensional tetapi tak direct kita mengajak orang kepada riba. Contoh kita jadi technician komputer, kita tak ajar orang pada riba, kita kerja kita betulkan komputer rosak, tu saja. Tapi ada juga terlibat kan, komputer tu tak rosak lah, orang tu boleh buat riba kan. Tapi taklah direct. Yang itu ada khilaf, ada perbezaan pendapat. Sebab dia tak direct itu, maka tak semestinya komputer tu rosak, komputer tu baik, orang terus kira riba. Komputer tu untuk buat kerja-kerja yang neutral pun ada. So jadi tak boleh kita nak kata dia terus haram pendapatan dia. Technician ke, ataupun dia kerja dia sebagai apa, jaga ke, tea lady ke, apa-apa lah. Tapi ada juga orang mempertikaikan, macam mana nak tahu dia direct dengan indirect? Memang susah, ya. Sebab itulah ada ulama kata, kalaulah kamu tak dapat jumpa pada ketika yang sangat perlukan gaji, kamu dapat satu tempat kerja di tempat yang haram, tempat bank konvensional, dan dia tak direct, kamu boleh kerja tapi dengan niat sebentar dan niat untuk belajar cepat-cepat mana ilmu untuk memantapkan supaya dapat masuk kepada Islamic Bank dan sentiasa berusaha untuk dapat masuk, ya. Jadi itu antara jalan keluar dia. Tetapi ada sebahagian ulama masih mengatakan pendapatannya masih syubhah. Tapi maknanya sekarang kita kena faham, benda ni bukan benda kecil tuan-tuan. Bila mana pendapatan kita syubhah, man waqa'a fi syubhah waqa'a fil haram, Nabi kata. Siapa yang biarkan seronok duduk dalam syubhat, lama-lama akhirnya dia akan jatuh dalam yang haram. Faman ittaqa syubhat istabra'a li dini wa 'irdi. Siapa yang menjauhi syubhat, dia selamat agama dia dan maruah dia. So jadi eloklah kita, Nabi kata la yahmilannakum istibda'ar rizq. Janganlah kamu itu lambat datang rezeki halal menyebabkan kamu mencarinya daripada bimaksiatillah, dengan kerja-kerja yang membawa dosa kepada Allah. Kerana barakah itu tidak akan dapat diperolehi dengan kerja secara berdosa, ya. Fa ajmilu fi talab, Nabi kata, cantikkanlah cara kita kamu mendapatkan rezeki duit dan harta untuk diri dan keluarga. So itu nasihat saya. Kalau boleh tak payahlah tuan-tuan, carilah kerja yang lain walaupun gaji kecil tetapi barakah. Gaji besar tak barakah, tidak akan memberi kepuasan kepada kita, malah melahirkan ketamakan dan kecacamarbaan dalam rumah tangga. Wallahu a'lam. Macam mana Ustaz? Nak buat macam mana dah bidang Islamic Finance, ada juga soalan walaupun terkeluar daripada tajuk perbahasan pada malam ni. Jadi saya sentuh satu lagi soalan Ustaz, memandangkan soalan tadi mungkin terkeluar sedikit. Soalan berkenaan dengan tajuk malam ni, cuma saya ambillah soalan daripada online, bukan Facebook, bukan internet, cuma SMS sahaja. Yang mana soalan pendek saja Ustaz, bolehkah kita mengundi calon yang bukan Islam? Baik, bolehkah kita mengundi calon bukan Islam? Kalau kita lihat daripada ayat Quran, Allah SWT mengatakan, jangan kamu mengambil orang-orang yang bukan Islam
awliya min dunil mu'minin. Orang bukan Islam sebagai wilayah, wali, awliya sebagai pemimpin, sebagai ketua di ketika wujudnya orang Islam. Ya. Baik, ayat ini adalah ayat dalam bab politik. Ingat ayat dalam bab politik, hadis dalam bab politik kena faham lebih dalam daripada literal dia saja. Literal dia satu, tapi lebih daripada literal kena faham. Contohnya literal maksud saya gini. Ayat yang bersifat politik dan hubungan strategi manusia. Sebagai contoh, Allah kata dalam Al-Quran, wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayli turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Allah kata, hey orang Islam, segera persiapkan diri kamu dengan kekuatan yang kamu mampu. Wa min ribatil khayli, contoh Allah sebut, bukan contoh, wa min, dan juga dari ikatan-ikatan tali-tali kuda-kuda yang terlatih, yang mana dengannya akan dapat menakutkan musuh kamu dan musuh Allah yang kamu tahu dan yang kamu tak tahu. Allah sebut secara literal, persiapkan diri kita kekuatan ketenteraan apa? Kuda. Kenapa kita hari ini di Sempurna Lahad Datu tak bawa kuda? Ini satu kesalahan atau tak salah? Kenapa tak bawa kuda? Pergi perang tu bawa kuda. Nabi kata pula, ala inna firrami quwwah, 3 kali. Ketahuilah dalam lontaran itu ada kekuatan. Lontaran yang Nabi maksudkan adalah panah dan lontaran lembing. Kenapa kita tak bawa lembing dan anak panah di Lahad Datu? Ini satu kedegilan. Betul ke? Ini kena faham sungguh. Ini ayat dalam bab politik. Kena faham lebih lagi. Allah kata, disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, kenapa Allah kata kuda? Sebab kuda pada zaman itu tanda kekuatan yang digeruni. Lagi banyak kuda, lagi hebat tentera kamu. Itu zaman tu. Zaman ni kuda tu dekat funfair tu je. Bawa pergi ketenteraan, Allah, kena tembak, patah kaki, mati terus kita sekali. So lembing, anak panah dulu memang hebat. Daripada jauh tu tembak sekali ramai, 1,000 orang tembak tu keluar jatuh macam hujan. Sekarang ni kalau benda tu datang, duduk dalam kereta kebal ni, hujan lah, hujan apa pun tak apa. Bukan kena kita apa, kita tembak boom sekali sekat, mampus semua sekali ya. Yang tembak pakai pedang ni, pakai lembing. So ini dia beredar ikut peredaran zaman. Ya, inilah dalil dia. Sama juga macam tadi, mengambil orang bukan Islam sebagai awliya. Ada maksud awliya itu, ketua tu maksud apa? Ketua tu maksud kita serahkan keputusan 100%, dia buat, kita turut patuh. Walaupun kepada benda yang pasti memudaratkan Islam, kita tunduk patuh sebab kita jadi pengikut dia. Itu. Maka sekarang kita masuk pada persoalan undi orang calon bukan Islam. Maka menurut sebahagian ulama, ya, ada nama-nama dia tapi saya lupa, antaranya Syekh Rashid Ridha dan seumpamanya, mengundi, dalam kes mengundi orang bukan Islam, kita tengok siapa dia sedang bersama-sama. Kalau dia itu calon bukan Islam tapi dia ada MOU dengan orang Islam, yang mana perkumpulan dia, persepakatan dia itu membawa kebaikan lebih kepada Islam, kita undi dia pun, kita bukan undi dia sebagai orang bukan Islam. No. Dan undi kita itu bukan undi mengambil dia sebagai pemimpin. Sebab kalaupun dia menang sebagai YB, dia belum tentu jadi pemimpin yang menentukan polisi. Dia mesti ada gabungan dan konsensus dengan pemimpin-pemimpin Islam yang lain untuk buat sesuatu keputusan yang bersifat kemaslahatan atau kemudaratan Islam. So bila itu berlaku, maknanya pangkah orang bukan Islam, kalau dia baik, walaupun lawan orang Islam, tapi orang lawan yang Islam ni dia punya di gabungan dia tak baik kepada Islam. Gabungan yang ini baik kepada Islam, lebih baik kepada Islam. Walaupun mungkin dia punya baik tak baik itu mungkin taklah tinggi sangat, tapi mana lebih baik, walaupun pangkah orang bukan Islam, tak maknanya kita bukan pangkah dia sebagai ketua, tapi kita pangkah gabungan dia. Sebab di zaman demokrasi, calon tak semestinya menentukan semua dasar. Betul tak? Kalau calon ni bagus tapi dia punya parti tak bagus, dia nak buat bagus pun parti dia larang. Betul tak?
So parti itu lebih power daripada calon di zaman kita hari ini. Manifesto parti lebih penting daripada kehendak calon. So calon tu mungkin bagus, aku nakkan begini-begini, parti kata tak sama dengan kita punya kehendak, maka calon yang bagus jadi tak bagus. So yang lebih berkuasa di zaman kita di Malaysia, bagi pada pandangan saya dan sebahagian yang lain, adalah parti. Oh, dengan kapal dia tu kan bom punya jom heboh. Ya tuan-tuan, parti dan manifesto dan gabungan. So kesimpulan, kalau tanya saya dalam kalangan orang yang berpendapat kalau tuan-tuan Pangkah bukan Islam dengan niat bukan melantik dia sebagai pemimpin tuan-tuan, tapi melantik dia punya gabungan yang tuan-tuan lebih yakin berdasarkan analisa tuan-tuan membawa kebaikan pada Islam, tuan-tuan tidak termasuk di kalangan orang yang bermasalah dari sudut hukum. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jelas pada kita jawapan kepada soalan-soalan yang dikemukakan tadi, dan rasanya insya-Allah pulang ke rumah selepas ni jelas dengan tajuk yang kita bahaskan pada malam ini. Dan untuk terakhirlah Ustaz, 1 minit saja. Okey. 1 minit saja untuk kesimpulan dan rumusan. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, kesimpulan saya, apa yang saya cakap tadi hampir semua ada dalam buku saya ni. Indahnya politik cara Islam. Saya pun tak tahulah ada dekat ganu kita ni. Tapi kalau tak ada, tuan-tuan kontak lah Galeri Ilmu ni tuan-tuan. Saya akan hadiah kepada masjid lah buku ni, supaya orang masjid boleh tengok. Nak tengok mana buku tinggal tu, nak ambil nombor ni, penerbit ni. Tuan-tuan boleh lah ambil nombor penerbit ni. Nak kat pilihan raya ni, bagus buku ni tuan-tuan. Dan juga bukan untuk politik pilihan raya saja, ada juga untuk organisasi. Apa dia ciri-ciri ketua yang baik dalam organisasi. Kalau tuan-tuan adalah CEO ke, director syarikat ke, nak buat syarikat ke, ataupun ke CEO restoran, kedai makan ke tepi jalan ke, CEO juga, CEO gerai burger ke, CEO juga, ya. Kena tahu ni kebaikan-kebaikan macam mana nak jadi bajikan yang bagus pun ada dalam buku ni, Indahnya Politik Cara Islam. Tuan-tuan bolehlah dapatkan maklumat tu di perpustakaan masjid. Jadi sebagai kesimpulannya, politik dan siasat syariah disebutkan oleh Imam Syatibi Izzuddin Abdul Salam adalah untuk membawa kemaslahatan. Kemaslahatan itu bukan ikut akal manusia, tapi ikut kehendak Allah. Ini yang kena faham. Kalau sekular, ingat saya dulu sekular dekat UK dulu, mereka fikir mana baik mana salah ikut otak dan pemikiran mereka. Katalah mereka kata sepatutnya kita kena benarkan lelaki kahwin dengan lelaki, dah disuka kat dia, apa kita nak halang? Betul kat UK. Sebab itulah Elton John di United Kingdom kahwin sama lelaki. Dia kata dia dah cuba kahwin dengan perempuan tapi tak syok, tak ada zuk, dia kata dalam dokumentari. So jadi dia ceraikan isteri dia kahwin dengan lelaki, dan mereka memperjuangkan hak untuk kahwin sesama dia. Mereka bawakan rasional maslahah dia, kita rasa aman dengan lelaki, kita suka peluk dia. So apa salahnya? So tak ya juga, dah kita hak kebebasan. Itu masalah ikut otak dan nafsu, tak boleh. Maslahat dalam politik Islam adalah kena ikut garis panduan prinsip yang Allah telah tentukan dan Rasulullah telah tentukan. Sebab itu kena ada kerjasama yang hebat di antara umara dan ulama. Tidak semua ulama boleh memerintah. Jangan kata, ustaz ni serban comel macam ala Syekhul Azhar, bagi dia jadi memimpin politik. Jangan, hancur nanti kan. Kalau dia tak ada kekuatan, mungkin dia amanah, tapi dia tidak ada qawi dari sudut cara bercakap, cara mewakili pemimpin, cara mentadbir, komputer pun tak tahu, mungkin macam mana jadi pemimpin politik kan. So jadi kena ada al-qawi dan amin. Dan kalau tak ada dalam diri seorang, gabungan tu kena ada. So bukan semua pendakwah yang teror-teror di televisyen, di radio, bercakap sedap, orang gelak punya hebat, kalau ceramah dia memang ramai orang datang, tak semestinya dia hebat menjadi pemimpin politik. Dan tak semestinya orang yang dia ceramah 3 orang je datang, ya. Tapi dia tak hebat jadi pemimpin politik. Mungkin dia hebat jadi pemimpin politik.
So jadi kalau tak ada gabungan ulama dan umara, dan mestilah umara menuruti para ulama apabila melibatkan agama, dan bukan bukan ulama orang-orang yang pak turut yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agamanya kerana nak dapat habuan-habuan dunia. Cukuplah, banyak meletup-letup dah tu. Terima kasih kepada pihak masjid yang sudi untuk menjemput saya lagi, dan terima kasih pada tuan-tuan walaupun datang, walaupun saya tahu tajuk ni mungkin taklah semua orang minat, dan juga mungkin kita rasakan mungkin agak sebahagiannya kontroversi, tapi kita harapkan kita berfikiran positif dan kita ambil dia sebagai tuntutan agama, ya, yang mana ia juga membawa kepada akhirat kita, tidak lain tak bukan. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahalazim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazaa wa syukran jazilan katsira diucapkan kepada ahli panel kita pada malam ni. Saya di sini mewakili pihak penganjur dan pihak majlis mengucapkan jutaan terima kasih di atas kesudian Al-Fadil Ustaz datang dari jauh berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu dengan kita semua di Terengganu ni. Ini insya-Allah kita mengharapkan agar ilmu yang dikongsi dan dibicarakan pada malam ni memberi manfaat kepada semua insya-Allah. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak penganjur Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu dengan kerjasama Lembaga Pengurusan Masjid Abidin Kuala Terengganu, dan kerjasama juga dengan Terengganu FM, Radio Televisyen Malaysia Terengganu FM, dan juga kepada sidang hadirin hadirat diucapkan terima kasih kepada semua sudi menghadirkan diri, memuliakan lagi majlis ilmu yang kita adakan pada setiap bulan ini insya-Allah. Dan di kesempatan ini juga saya mengucapkan ribuan kemaafan di atas segala kekurangan, di atas segala kesulitan yang berlaku, kebincangan yang berlaku, kekurangan yang berlaku dengan sound effect sekali. Itu tidak terlibat tu mungkin ada unsur-unsur surubuti ke Ustaz. Mungkin ataupun unsur-unsur untuk meraihkan kedatangan Ustaz ke Terengganu mungkin, wallahu alam. Jadi saya minta maaflah di atas kesulitan yang mana di dalam dugaan kita dan di luar dugaan. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang buruk daripada kelemahan sendiri. Jadi sebelum tu saya ingin mengumumkan kalaulah ada sidang hadirin yang mana ingin mengulang kembali topik perbahasan ni, mungkin ada direkodkan di dalam laman web Masjid Abidin, masjidabidin.org.com, ataupun di Facebook Masjid Abidin itu sendiri, ataupun Terengganu FM ada membuat siaran ulangan Al-Hidayah. Jadi jika tuan-puan berkeinginan untuk membuat ulangan perbicaraan pada malam ni, dipersilakan insya-Allah. Jadi setakat itu saja untuk malam ni. Jadi apa yang baik daripada Allah Ta'ala, apa yang buruk daripada kelemahan saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.